Habis dekat pukul 12 lebih kat pukul 1. Semua dah balik dom lah. Balik dom tidur. Aku sekejap lagi dengar. Aku dengar. Aku cakap, apa benda tu? Tu tak tahu benda lah. Bunyi tu non-stop. So, tiba-tiba aku dengar suara orang menjerit-jerit. Lari. Aku cakap, apa hal ni? Kemudian anjing aku tiba-tiba bilik tu kan berkunci tau. Macam mana dia boleh masuk dalam bilik tu lepas tu berkurung? Terkurung di sana. Terkurung dalam bilik tu. Time kita orang jumpa dia kan, dia dah macam ni dah. Dia macam dah penat. Tiba-tiba waktu malam tu, tiba-tiba dia out of nowhere dia terbangun. Sap! Dia terbangun gitu, kayak terkejut gitu. Kenapa dia pun terkejut, kenapa aku bangun nih gitu. Terus tiba-tiba dia lihat ke arah kita, ke katil kita. Ada orang tinggi-tingginya tuh sesiling. Tengok kita berdua begini. Tengok sama-sama. Ini kan pemandangan yang jarang terjadi ya. Apa tu? Kita Pak Ustaz? melepak-lepak bersama-sama begini adalah suatu kejadian yang rare. Yang aneh. Betul. Biasanya kalau yang rare-rare gini nih sama macam experience kita dengan hal-hal goib itu juga rare. Gaib. Betul nggak? Betul. Itu sangat-sangat jarang terjadi. Gaib. Tapi hari ini tidak lagi. Karena hal goibnya bersama kita semua. Ya itu dia. Halo. Hai, apa khabar? Ada kayu nggak? Tengok ni. Ini betul-betul guide. Ini magic. Nampak ni orang kan? Pakai pampers. Tak apa ini keluar ni. Bang, ni apa sih? Ini style apa sih? Mau tahu apa style apa kiblat abang Maksudnya tu aku tak kemana? boleh. Abang muka magik dia. apa ni? Okey, kita abang dengar cerita, Galang cerita dengan abang Ya. sebelum ni. Yang kawan Walaupun saya nggak tahu, saya iya aja iya. tapi memang confirm ya. Ya. Yang kitanya kawan kita ni, Iya. diva kita Jasper ni, Yap. dikatakan ada kelebihan. Vertigo. Dipotong dulu. Betul, dia potong abang dia punchline. Dia punya punchline. Abang nak punch dia. I dah Okey, punch abang dulu. Tapi kita dengar dia ada kelebihan. Ya. Adakah benar tu Jasper yang kamu ni boleh nampak atau boleh merasa sesuatu yang apa? Supernatural. Mistik. Mistik. Ya. Betul ke? Mistik. Okey. Yang nak cakap kelebihan tu tak adalah. Nampak dia cakap betul kacamata dulu. Bukan. Cerita dia macam ni tau. Ya, tu macam ni tau. Ini ada experience dia sendiri. But anyway, sebelum kita continue all the stories kan, ini korang nginep di rumah kita kan, bermalam di ya. rumah kita ya. Terima kasih. Sama-sama. Emang rumah korang ada apa sampai Kenapa harus korang tidur tidur di rumah sini? Ada benda yang tak boleh cakap. Adalah benda. Private lah. Yes. Private. Nanti kalau cakap, Bahaya. diikut. Dia ikut. Jangan cakap. Orang ajar siap makan-makan. follow. Orang ajar siap makan-makan. Siap makan ni. Oi, aku tengok wayang ke ni kau? Kenapa dia tak ada popcorn Kalau dia ada popcorn popcorn. best Tak. Tak ada siapa-siapa nak sponsor kita popcorn. Tapi kan, maksudnya kalau kita sembang pasal pacaran. Jangan kacau pacar orang. Aduh. Itu pun ikut juga tu. Nanti ikut tu. pasal vertigo, yang orang bisa tengok itu apa? Indigo. Sorry. Vertigo. Vertigo aku tahu. Indigo. Orang special. Orang special. Okey. Itu memang kayaknya nggak semua orang punya itu kan, percaya nggak sih? Itu kayak Anugerah. Abilities. abilities. Yes, Kayak- anugerah. Kayak certain orang aja yang diberikan gift macam sensitif banget bisa interact lah sama dunia-dunia. Adakah itu you consider gift atau sumpahan? Depend kita lihat dari point of view yang mana. Correct. Bagus juga je. Sebab tu I rasa ability is the right term Yeah, for yeah, it. Instead of gift,
Sebab sometimes you don't want to see. Iya, betul. 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 Dia boleh mengganggu you punya mood, dia boleh Betul. mengganggu Dia boleh you punya mengganggu kehidupan hari-hari dia seharian. apa kan. So betul. kita panggil je lah ability. Kelebihan. Betul. Kelebihan, ya. Apakah benar yang dikatakan oleh kawan-kawan kita lah, yang kamu di Jasper, kamu ada kelebihan untuk melihat atau merasa sesuatu yang mistik dan paranormal. Okay. Wow, punya dia punya. Terus terang saya cakap, saya tak ada ke arah macam kelebihan, tapi pengalaman ada yang merasa benda tu. Cuma certain period Maknanya of dia time. bukan not all the time Yes, lah. not all the time. Not all the time. Tapi boleh merasa. Pernah experience juga benda tu. Maknanya kalau panggil dia hidup. Jangan. Okey, cuba cerita. Cerita habis. Okay, cerita dia ni bermula daripada, wow, dalam ni. Cerita dia ni dekat sini lah, KKL lah pengalaman saya. Ada dua pengalaman. Yang pertama sekali, semasa saya stay dekat rumah lama dekat nak sebut tempat ke? Sebut je Sebut. lah. Area aja, jangan spesifik tempat. Okay, area sahaja ya. aja. Okay. Tasik Bandar Permaisuri, tempat dia melorong dulu. Tak adalah. Okey, lepas tu Kat situ, masa tu aku baru stay dengan aku punya kawan lah. Tak tahan ya, tak sampai sebulan aku terus pindah. Cerita dia macam ni, dia cakap dia dah bagi warning. Aku ingat dia main-main tau. Aku ingat dia main-main. Dia cakap, nanti kan dalam pukul 2, pukul 3 macam tu adalah orang ketuk pintu, orang cakap-cakap. Memang betul. Pintu bilik ya. Pintu bilik dengan pintu ruang tamu. Bunyi kuku panjang. Berlompat aku dekat katil dia. Kau. Pendek. Itu je lah. Itu je yang aku Pendek. experience. Itu yang aku experience. So, dengan khabar dekat tempat area tu memang banyak orang main ilmu lah. So, it makes sense lah. Tu apartment ke Flat. flat? Yes. Ada kubur tak kat luar tu? Tak ada. Yang paling lucunya kan, ada malam tu aku balik lambat tau. Aku dengan dia, dengan kawan aku lah. Ada orang baru meninggal. Di mana di area itu? Yes, di area tu. Kebetulan lift tu, lift itu sahaja yang berfungsi ya. Yang lift yang panjang tu kan. Lepas tu, aku cakap, ada orang meninggal lah. Lepas tu, tak, orang pindah rumah tu. Dia cakap orang pindah rumah, angkat sofa. Benda rupa macam sofa tu yang kena angkat tu. Kata bukan, itu orang dah pergi. Baru berbulan. Lepas tu jalan dekat van jenazah tu baru sedar yang betul lah memang ada orang meninggal, bukan orang berpindah rumah tengah malam, tak ada. Pukul berapa time tu? Tengah malam. Pukul 1 gitu ya? 1, 2 dalam pukul 1 gitu macam tu, 1 pagi. Tak make sense kan orang pindah rumah tengah malam. Tak at the same time tak make sense untuk mayat dialihkan Tengah time malam. macam tu. Selalunya kalau orang meninggal kan kita akan Pagi. tunggu macam subuh. Kalau meninggal kat rumah lah kan. Melainkan ada surau kat bawah tu yang diorang akan lepak Ada. dekat surau tu. Ada surau kat bawah. So dia nak bawa turun surau lah tu? Maybe. Kemungkinan besar dia orang nak bawa turun surau. And then yang nak jadikan masalahnya, lift yang normal tu rosak. Lift yang panjang tu sahaja, yang 7 kaki. Dia suruh kau naik. Yes. Dia suruh kau naik yang itu. Itu yang aku rasa 6 kaki 7 inci tu. Lepas tu kan aku dengan mulut puaka. Dia cakap, aku rasa lift ni yang dia orang pakai tadi. Kawan aku cakap, bukan. Dia dah cubit diri, bukan. Dia keluar dari lift, berlari kita orang. Tapi memang yang cakar-cakar ketuk-ketuk tu hari-hari ke atau certain Almost days? every day. Almost every day korang kena. Tak Ada- sampai sebulan, pindah. Timing, ada time dia certain time ke atau once kau dah dalam bilik je dia terus ada? Ada certain time. Ada timing. And then tapi yang selalu kena pukul 2 sampai pukul 3 pagi. Biasalah kita kan Pukul 3 berjaga pagi malam tu nama kan. dia witching. Tapi sebenarnya abang masih confused lagi ni. Apa kena mengena cerita yang orang kena angkat yang dengan jenazah dengan van tu dengan lift tu? Ya, sebab time tu pada kita orang experience tu memang masa tu lah. Itu permulaan Ya, dia. permulaan dia. Itulah Abang, permulaan muka abang lagi seram dari cerita ni. Betul. Lagi kalau dari sini coy. Gila Kau dekat banget. sangat. Serem banget. Ini kan malam lepas mandi bedak lah. Banyak sangat bedaknya, bang. Pakai cantik sebelum tidur. Cantik sangat bang. Okey. Kan, tu- itu- tapi kan maksudnya kalau ada tau energi-energi yang attract yang
tak kasat mata tuh. Iya, Dia suka gitu, yang saya tahu lah dia suka dengan misalkan dia ini orang nih energinya macam nih. Dia suka ke situ aja terus, dia suka ke situ. Ada orang yang memang kayak abang gitu kan, dia lihat aja males gitu kayak, ih, dia lagi seram daripada aku. Dia nggak mau. Ya. Dia kayak kalah compete gitu. Dia udah kalah sebelum compete tuh, dia udah kalah lihat apa. Sebab bukan Kamu menang. Aku lagi seram. Kemenangan. Dia give up dah. Tapi bener serius soalnya Jasper yang aku tahu kamu pernah cerita kejadian itu tuh bukan sekali tapi Yes. berkali-kali pindah tempat pun ada juga Ya. gitu. Oh, yang lagi satu yang paling seram. Yang paling seram yang time 2015 yang pindah rumah dekat Oakland Road lah. Sebab tu kondo rumah lama kan. So aku dulu ada ni tau seekor Anjing. papi. Ya. Dia masih kecil lagi Anak masa anjing. tu. Ya. Yang aku teringat lagi. Tapi sebelum tu aku dah cerita dulu. First week kita orang pindah kat rumah tu, one of my friend dia jumpa something dekat atas amari tau, dalam bilik. And then dalam tu ada botol kaca. benda tu tak dipegang, jangan pegang. Ya, itulah aku cakap, dia pergi pegang, dia pergi buka. Lepas tu ada gambar orang ditutup dengan kain apa? Kuning. Kain kuning ke kain merah? Aku rasa kain kuning kot. Selalunya benda ni kain kuning. Kain kuning. Sebab Aku dulu terkejut. waktu aku buat muka kau dulu lah kain kuning. Oh, betul kan? Aku Kuning. guna yang tu lah. Guna ni. Patutlah. Ada orang kayak oh. Ya, ada foto, lepas tu dia balut dengan kain kuning. Aku tak tahu apa benda tu. Lepas tu dia pergi buka. Lepas tu kau tahu tak, time kejadian tu selepas, tapi lama juga kita orang stay dekat rumah tu tau. Aku rasa dalam 2-3 tahun kot. Dia yang pindah dulu, dia tinggal aku seorang. Tinggal kau seorang? Ya. Aku dah stres. Atau apa jadi? Macam-macam lah, ada gangguan lah. Like what? Gangguan. Ceritain. Okay. Yang paling teruk sekali kau Yang kena. paling teruk yang aku kena, the first one is time aku punya papi tu, dia menyalak dekat sliding door. Oh. Dia menyalak dekat sliding door tu, okay, aku rasa apa yang dia menyalak tu? Bunyi dia macam, dia macam howling tau. Dia macam pelik. Kucing bunyi. Macam tu. Aku Macam tu macam lah, macam pelik. Aku berdiri lah. Aku berdiri depan papi tu. Diri depan dia, aku meremang weh. Weh. Macam ada orang. Memang naik. Bulu roma aku naik. Dekat tengkuk Yes, dekat tengkuk. Okey. Memang berdiri. Sumpah. Aku macam, okey lah. Sabar je lah. Lepas tu aku ada housemate seorang lagi. Dia cakap, okay, you know what? Just close the sliding door. Dia cakap macam tu. Okay, tutup. Okay. Keesokan harinya dia demam. Dia sakit. Siapa yang housemate kau tu Bukan ke anjing papi, kau? Anjing Oh, aku. okey. Dia sakit, aku buat pergi vet. Vet cakap, tak ada pun. Macam biasa je. Tapi dia macam sakit. Badan dia panas, berpeluh. Lepas tu, I think the third week, kalau tak silap. Third week, dia... Sebab kita orang kan ada 3 bilik kan dalam rumah tu. Bilik yang nombor 2 tu kosong sebenarnya. And yang paling best, dalam rumah tu kan aku rasa okay lah, kita nak think positif kan, kita kalau boleh kita tak nak lah tahyul sangat kan. Mungkin humid kot, tapi dalam bilik tu dekat dinding tu ada, Mold. yes, ada mold. Dia macam Sephora yang kalau hijau hitam. Ya. Aku Itu lah dia. alamak, ini macam ada tanda-tanda ni. Itu happen. Kemudian anjing aku tiba-tiba bilik tu kan berkunci tau. Macam mana dia boleh masuk dalam bilik tu, lepas tu berkurung. Terkurung di sana. Terkurung dalam bilik tu. Time kita orang jumpa dia kan, dia dah macam ni dah. Dia macam dah penat. Penat. Tu lepas tu dia dia macam sakit lah. Lepas tu dia kena epilepsi few days after that. And then dia terus ni lah. Terus sakit. Lepas tu meninggal after that. Kesian tau, muda lagi. Aku pun tak tahu. Kita orang pun tak faham. Jumpa Pak pergi vet, still don't know what happened. Mungkin dia tengah bertarung ke apa. We don't know lah. Tapi sayang ya, kasihan maksudnya yang di attack tuh malah orang kita sayang gitu kan, bukan orang ya. Maksudnya sesuatu yang kita sayang betul. gitu kan. Itu yang aku tak faham lah. Itu yang benda-benda yang aku sampai sekarang yang aku masih tak jumpa jawapan. Masih tertanya-tanya. Yes, tertanya. Gitu And ya. lepas tu benda tu actually dia sampai ganggu aku punya rutin harian. Dia apa nak cakap macam contoh kunci kereta aku tiba-tiba dia hilang. Lepas tu cuba balik. Wallet aku macam tu juga. Dia main hilang-hilangkan barang. Dia main hilangkan barang. Nasib baik kau tak hilang. Berarti itu udah apa poltergeist ya? Ya, macam pelik.
And then lepas tu nak jadikan cerita lagi, ada satu experience ni, pengalaman ni yang aku paling tak boleh belah. Sliding door aku ingatkan buka penuh tau. Padahal dia tutup begini je. Dia tutup begini, lepas tu aku langgar lah sliding door tu. Gelas tu tutup. Lepas berdarah weh, aku pergi cabut. Uish. Macam swimming pool. Itu udah attack ya. Udah attacking ya. Aku ingat swimming pool pula. Sliding door tu terbuka penuh. Itu je lah yang aku experience. Time tu tak flashback lah. Pakai spek lah gila. Dia tak nampak. Tak nampak. Bukan tak nampak. Nampak. Tapi aku ingatkan sebab gelas sliding door tu kan macam dia macam aku ingat Transparent ya, transparent lah. Okay. Dia macam aku ingat buka penuh. Aku langgar lah. Kesian. Kesian tau. Masuk hospital. Kan. Maksudnya kayak mungkin hal-hal yang kayak gitu tuh nggak bisa attack kita like directly. Ya, betul, Dia akan attack kita dengan attack kita punya pikiran, Vision kita. kayak gitu-gitu. Kau dikaburi. Ya, dikaburi. Ya, betul. Exactly. Benar. So selepas 2 to 3 weeks aku dah start ambil keputusan. Aku cakap I think we need to move out. Aku cakap. Then itulah aku ada chat dengan previous owner. Cakap who was renting here last time. Aku tak tanya tau. Selepas 2 tahun tu baru aku tanya dia. Aku sabar je dengan keadaan tu. Aku dah macam best friend dah dengan benda tu. Kau macam redor dah. Tapi sebenarnya tempat itu memang haunted atau bagaimana, atau memang dulunya ada history yang Mungkin ada history yang aku tak tahu, or mungkin the previous tenant. yes. Kemungkinan previous tenant ada buat something. Biasanya kan yang orang yang sewakan tempat tuh dia akan hide the story gitu, maksudnya nggak akan of course. cerita, karena kalau kayak dari awal dia open gitu, kayaknya nggak ada orang yang mau rent the house gitu. I was surprised because the first week yang benda yang kita jumpa ni yang tu aku pelik juga sebab kita orang tak buat something with that thing, we just buang saja. Lepas tu aku buka, kalau aku buka dia yang buka, aku yang kena. Lah. Buka tinggal kau seorang. Nak ambil. Kalau Putih pula ada experience apa benda ke? Ada. Ada. Dia pula mestilah. Cuba cerita. Takut. Jangan lihat dia, tak dia apalah. biar nggak takut, jangan lihat dia. Kau takut dengan dia ke takut dengan Aku takut dengan aku. Tak, dulu aku duduk asrama. Oh, lagilah. Kat asrama tu dekat kampung. Di JB. Di JB. Dekat kampung Pontian, kalau korang tahu. Tempat tu memang tempat jin bertendang. Sebab masa tu asrama pun dekat tengah-tengah pokok kelapa sawit punya tempat. Dia memang infested with all this lah. Lepas tu masa tu aku from 3 tak silap. Dia ada asrama lelaki, asrama perempuan. Sebab aku ni macam ni, aku asrama tengah-tengah seorang-seorang. Aku dah agak lah. So ada Buatnya syuk. power kan? Dia ada banglo seorang. Bukan. Seorang situ. Lepas tu ada seorang kakak ni lah. Aku lupa, nama dia Kak An. Kak An. Hantu. Kak Antu. Jay. Memang hidup dia hari-hari pagi petang siang malam bercelak. Kau tahu celak lama yang dia celup-celup kena gitu kan? Celak yang terbaga tu. Itu Ui, yang dia hitam pakai. di mata, Madras weh. lagi tahu benda tu. Tapi itu sunnah kan? Ya, betul lah. Tapi masa tu kat asrama, umur kau baru belas tahun, orang semua pakai celak pensel tu. Dia pakai gitu. Tok. Wah, gitu sampai Okey merah-merah. lah, cikgu tak marah pula. Tak marah. Sebab dah sampai orang semua ingat itulah mata dia. Macam cantik sangat lah mata kau bercelak. Lahir-lahir bercelak. Macam go sangat, tak go kan. Lepas tu ada satu kali tu, dia macam resah gelisah, tak tahu kenapa. Tiba-tiba kita semua nak kena pergi sembahyang sama-sama. Maghrib. Lepas maghrib dekat asrama pukul 8 lebih tu kena prep. Kita panggil prep. Semua kena turun study. Buat homework sama-sama. Buat homework. Macam biasalah. Aku takkanlah buat homework kan, mampu lah. Of course nampak. Sekejap lagi, dalam masa tu lah, tiba-tiba, sebab time tu, aku dengan ada 2-3 orang kawan-kawan ni kena banish. So, kita orang kena study dekat ujung court. Ujung court tu, lepas table hujung tu, dah tak ada benda dah. Semua padang, and then pokok kelapa sawit start. Memang cikgu cakap, kau selalu buat bising, kau pergi study kat sana. Dia ingat kita nak senyap. Dia letak aku kat ujung, lagi aku gelak lah, aku kuat-kuat. Kak An ni datang tiba-tiba berdiri tengah-tengah court. Sebab asrama kat sini, court, lepas tu meja.
Dia kat tengah-tengah. Dia macam... Apa tu aku macam... Dia buat apa? Dia berdiri buat menari. Dia berdiri, dia macam ni. Dia Aku tak practice tahu apa dia kot, cakap. rehearsal Aku rasa dia praktis mayong. Tapi tak tahu lah. Sekolah aku tak ada mayong time tu. Mak Yung tu apa? Macam... Traditional Cak Lempong, Cak Lempong. something like that lah, Kelantan version lah. Dia begini. Lepas tu dia diam, dia patah balik. Dah patah balik, habis prep, kita orang makan malam. And Semua orang then nampak lah dia kat situ. kita orang je yang tadi kat ujung tu nampak. Okay. Lepas tu, okey lah, dah settle, semua dah habis prep. Okey, naik dom dalam dekat pukul 11 jugalah. Habis benda semua tu, lampu tutup pukul 11.30. So lampu semua kena tutup, wajib tutup. So dah tutup, kita orang pun biasalah macam tengah-tengah malam lagi lapar, budak-budak asrama kan. Apa tu bergosip-gosip lagi, tak suka cikgu tu, tak suka cikgu ni. Bercerita, habis dekat pukul 12 lebih kat pukul 1. Semua dah balik dom lah, balik dom tidur. Kejap lagi dengar aku dengar. Aku cakap apa benda tu? Tu tak tahu benda lah. Bunyi tu non-stop. So tiba-tiba aku dengar suara orang menjerit-jerit. Lari. Cakap, apa hal? Rupanya dia dah start kena rasuk dalam dom dia. Budak-budak dia dalam dom tu nak buka pintu, nak keluar, semua berebut. Satu dom ada 20 orang. Semua kena histeria. Tak, dia seorang kena. Dia seorang kena. Semua nak lari. Kaan tu seorang je. Kaan seorang kena. Oh. Bila dia kena, orang yang lemah-lemah semangat ni, dia jadi macam ni tau. Dia kena Jangkit. histeria berjangkit. Yalah. Okey, betul. So bila jadi macam gitu, presiden asrama pula dah berlari dulu pergi call warden. Cakap semua budak-budak turun pergi court. Okey lah, yang asrama perempuan ni je kena turun pergi court, semua kat tengah-tengah court lah. Menghadap asrama tu. Bila menghadap asrama nampak tiba-tiba dia swap, dia berlari. Serius lah. Dia berlari. Asrama tu ada 3 tingkat. Dia berlari, swap. Lepas tu tiba-tiba dia kat bawah pula. Lepas tu kat atas balik. Wah. Kaan ni lah. Kaan ni. Laju lari. Laju. Kalau dia masuk Olimpik tu Olimpik tu dia menang. Dahsyat. Laju. Dah gitu, panggil ustaz. Kerja tak dapat. So last ustaz tunggu kat bawah. Tak tahulah dia bakar apa benda. Dia turun. Dengarlah suara dia menjerit yang suara macam pontianak tu. Benda semua tu. Kita orang yang kat tengah-tengah ni tengah nak selamatkan seorang menjerit. Lepas tu dah tiba-tiba Allahu Akbar. Aku cakap diam. Bising. Aku tak suka. Jadi dah kena. Okey, yang kat court ni dah bertenang ni. Yang Kaan tu nampak macam bertenang. So cikgu bawa pergi tengah sikit. Dekat situ tiba-tiba dia tukar balik, dia berlari masuk asrama lelaki. Dia masuk asrama lelaki, yang lelaki pula kena turun. Tak sempat turun, dia pergi masuk tempat belajar lelaki tu. Dia ada tiba-tiba jumpa pisau. Kau tahu pisau yang boleh keluar tutup tu? Penknife Something Bukan like that lah. Yang Swiss kau kena tolak. knife. Kau kena tolak, kau kena Box lock. cutter tu. Ada seorang lelaki tak sempat nak lari daripada tempat belajar tu. Dia lari. Wah. So sebab dia tak lock. So bila kau tak lock dia kan, masuk dia. itu, okey. tapi dia ada cut lah. Sebab ya, kena ya. yang ujung tu kan. ya. Swap, dia tengok depan muka. Wah. Gila, bahaya tu. Bahaya. Serem banget. Betul. Itu sebab itu aku macam Dia carry Iya. Yang bahayanya kan yang di situ tuh. Maksudnya kita attack mungkin physically tu. ya kalau udah physical gitu itu yang kena histeria. Dia cakap dia tak rasa apa, dia tak fikir apa tau. Sebab seminggu lepas tu aku tak percaya dia, pandang dia pun aku takut. Sebab muka dia memang muka macam tu, muka syaitan. Aku tak suka dia. So, lepas tu macam mana dia like Budak-budak ada a few budak lelaki yang dapat tangkap dia sebab dia tengah stop masa dia jat tu kan. Kena tangkap, lock betul-betul. Lepas tu bawa masuk kereta cikgu, dia bawa pergi masjid. Aku tak tahu bawa pergi apa. Aku tak tahu. di Rukiah sih itu. Itu hardcore tu. Itu memang 100%. Sebab aku dekat UiTM pun benda yang sama. Dia kena histeria berjangkit. ya. Tapi Ya. kan ini Kau tak kena? Situ ya? Aku lah hantu tu. Aku yang suruh. tapi kan ini kita yang sembang pasal misteri-misteri ini third time kan. Ya, kali ketiga kot. The next day saya susah tidur gitu. Hah? Aku ada cerita tau. Serius? Serius lah. The next day kayak gak tahu ya kepikiran sama cerita-cerita yang lain gitu kan kayak suggest gitu kayak aduh. Aku pun seram juga cerita-cerita macam tu. Syasha kata dia ada cerita. Connected tu kita punya... Cerita Ada- misteri. Okey lah, kita dengar Syasha punya cerita pula.
This is a true story. This happened like when I was Yang very young. Mungkin waktu tu belum start nyanyi lagi. Mungkin 22, 23 kan. Okay. Lama Aku tu tinggal cerita kat ni. Keramat. Shut up. maksudnya apa anjing? Aku tinggal kat Keramat. So kat kita punya tempat ni ada banyak lorong. So setiap lorong Ya. ada dalam 30 houses. Rumah Aku boleh imagine dah. rumah teres kan. So 20 lah macam tu kan. So I have 3 younger brothers. So budak-budak lelaki yang ada dekat kawasan lorong tu kan, macam lorong 5, lorong 7, diorang semua akan lepak because I have 3 younger brothers. So semua orang akan datang rumah kita where my mom is very welcoming. Siapa-siapa habis sekolah nak makan kat rumah kita, semua orang boleh lepak situ apa benda as long as diorang tak buat perkara-perkara yang bukan-bukan lah kan. So at the same time aku pun dengan budak-budak ni jadi macam aku kakak lah. And so this young boys in their teens after school. So kita punya aktiviti selalu pergi karaoke, benda-benda macam tu. Pergi town, you know. So I am very close to them up until now. Ada yang dah kahwin, ada apa benda semua kan. There's this one kid. Should I say his real name? Yeah. Boleh, doesn't matter. boleh. Blur. Nggak apa-apa kan? Nama dia Dino. Dia tinggal kat lorong 7. Aku tinggal kat lorong 8. So satu hari tu it was his birthday. So bila ada upacara-upacara macam tu kita macam karaoke kot malam ni. Kan? Kita ramai-ramai torok-torok tong-tong kita pergi karaoke kan. So waktu karaoke tu we were having fun. It was his birthday. Dia bagi aku satu digital camera tau. Dia kata, "Syah, kau ambil ni." Macam tu kan. Kau tangkap gambar kita malam ni. Lepas tu kau simpan lah kamera ni. Macam at that time waktu umur aku 20. Birthday dia tu. Waktu umur aku 20 macam tu kan. Dia bagi aku barang macam tu je. Digital camera at that time was like 500, Mahal 600 ringgit tau. Ya. Waktu tu kan. Sebab masa tu tak ada phone yang ada lah 3GP semua Bukan. ada lah. Tapi Nostalgia tu. tapi tak adalah yang you know macam tu punya. Weh, serius lah. So kau ambil gambar-gambar kita semua macam tu kan. So we were having fun apa benda semua. So kita pergi keluar pergi karaoke tu naik kereta. Dua kereta tau. So dah habis karaoke tu kita semua nak lepak my house balik lah kan. So on the way balik tu kita naik kereta. Biasa budak-budak muda nak lumba-lumba benda semua kan. So I daripada dulu sampai sekarang kau naik kereta kau pakai seat belt. Kau laju ke, kau tak laju ke, pergi dekat ke, pergi apa, kau pakai seat belt because it's for your own safety. So dekat traffic light tu aku tak drive. Aku duduk depan, lepas tu aku pandang dia tengah drive. Kata, "Weh, pakai seat belt lah kau." Kan? Lepas tu dia, malas aku macam tu. Okay. Dah sampai rumah aku. Lepas tu dia kata macam ni. Dah pukul 2 macam tu. Jom kita pergi Melaka. Celebrate birthday aku. Time tu juga. Time tu juga. Lepas tu aku macam, anak aku. Kau last minute bagi tahu benda semua. So ada seorang budak je ikut. Nama dia Apek. Ikut Mamat dia pergi Melaka, Dino pergi Melaka. So dia tak bagi tahu ramai orang tahu yang dia kat Melaka apa benda semua kan. Hanya few of us lah yang tahu. So dia pergilah Melaka malam tu. So kan siang tu dia pergi Melaka. So malam tu dia dekat Melaka ni cerita dia. So malam tu kita orang baru balik. Aku keluar lagi dengan budak-budak ni. Kita orang baru balik daripada pergi makan, pergi beli rokok. Lepas tu masuk lorong aku. Dekat depan rumah aku ada Dino. So kau tahu lah budak-budak nakal yang macam, Dino babai macam ni. Weh, macam tu kan. Lepas tu kita orang nak kata, bla 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 bla. Kita jangan. Lepas tu kita reverse kereta, kita keluar dari lorong, kita pergi ronda tempat lain. Kita macam, kau tahu pedajal orang macam, dia ada kat situ. Bla 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 bla. Macam tu kan. So after kita orang dah keluar apa, kita orang balik rumah, tengok dia tak ada. Okay, kita balik. Kita semua balik rumah masing-masing, kita tidur. Okay. And bukan aku seorang je nampak Dino tu waktu tu. Semua orang dalam kereta tu nampak Dino. Banyak witnesses lah ya. Ada witness. Dia pakai baju oren. Ingat lagi. Dia babai. Dia macam, tapi dia tak senyum. Dia macam tu lah kan. So aku macam, okay lah. Kita macam bla 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 bla, Dino bla 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 bla. Macam tu
Kita orang semua lepas kita balik tu tengok dia tak ada, kita orang balik rumah, kita tidur. Kan? Pukul 7 pagi. Adik aku gerak. Syah bangun. Sal. Dino meninggal, aksiden. Aku cakap, apa aksiden? Kat mana? Kat Melaka. Melaka apa? Tadi pagi kan kita nampak dia. Pukul 2 pagi macam tu kita nampak dia. Dia meninggal pukul 7 pagi macam tu adik aku dah gerak aku. Kan kita nampak dia kat depan rumah aku ni. Kan? Lepas tu, lepas kita sidik, dia tak balik KL pun. Dia masih ada kat Melaka. Dia meninggal kat Siapa Melaka. yang kau nampak tu? Exactly. Okay. Cerita daripada Apek. Yang ikut dia pergi. Dia okey? Apek, okey. Ha. Ni cerita daripada Okey, cerita Apek. di sini. Aku nak tahu apa Apek ni. Apek Apek ni apa? punya side of the story. Correct. Ni Okey. masak cerita ni. Tak boleh Diorang betul-betul. on the way balik daripada Melaka nak balik KL. Masa yang kita nampak tu adalah masa dia accident. Yang dia nampak depan rumah kita tu kan. Yang lambai-lambai tu. Dia dekat depan rumah aku. Okey. Cerita Apek ni pun misteri. Diorang Dino drive tak pakai seatbelt. Tapi diorang mengantuk. Diorang berhenti kat R&R. Dekat ada banyak tempat tidur yang singgah dekat R&R yang pondok-pondok tu kan. Yes. Diorang berhenti kat situ. Dino dah tidur. Dino bangun, tinggalkan Apek dekat situ. 100 meters accident. Dia terkeluar daripada dia punya cermin. Dia kena seret dengan lori 100 meters keluar dekat dalam newspaper. Kenapa dia tinggalkan Apek tu? Misteri tak? Iya lagi. Mereka tu kayak best friend gitu Ya, kan? and tak ada gaduh, tak ada apa. Like, Tiba-tiba dia out of nowhere dia out buat of kayak gitu. nowhere, dia macam dah tahu lah macam tu kan. Memang bukan Apek punya masa untuk mati. Dia tinggal. Dia tinggal macam tu je. Dude, the next day newspaper keluar. 100 meter kutip cebisan. Pak mayat dia dah hancur. Kau tahu tak? Dia balik arwah punya body datang balik kat keramat dalam plastik bag. Waduh. Maknanya macam mayat tu diseret atas jalan lah. Yes. Aduh. Dia terkeluar daripada dia punya kenderaan, dia langgar divider, dia terkeluar pada kenderaan, kena seret dengan lori. Diorang kutip. Diorang bawa balik macam ni je. Agak mak dia, aku tak tahu waktu tu mak dia cium apa. Cium plastik. Kesian. Waktu dia meninggal tu, body dah sampai, cepisan body yang tinggal sampai dekat keramat, hujan. Tapi waktu diorang nak ke bumi tu, semuanya berjalan dengan lancar. So, cerita yang aku cerita ni, nombor 1 pakai seatbelt. Nombor 2, kalau bukan time kita untuk meninggal, memang bukan time kita. Sebab tiba-tiba Apek kena tinggal kat R&R. Apek pun terpinga-pinga. Apalah aku kena tinggal kat sini? Call tak dapat, rupa-rupanya dia dah meninggal. So, a week after that, I don't know if you guys know this, tapi aku very sensitive. And percaya atau tak, dalam 1 minggu waktu Dino meninggal tu, dia datang dalam mimpi aku. Dia cerita apa jadi. Dia cerita, aku tak dengar cakap kau Syah, aku tak pakai seatbelt. Aku nampak macam mana body dia terkeluar daripada kereta. Macam ni, jatuh kat sini, kena seret lori. Dekat dalam mimpi aku. Mungkin, I don't know, maybe aku terlalu fikir ke apa ke. But then Sampai dia it was muncul dalam mimpi. too clear to just be a mimpi. Aku nampak kat mana dia letak rokok apa-apa. But Dino ni orang dia kecil je. Aduh. Itu adalah satu benda yang to me and budak-budak keramat terkesan lah sampai sekarang. Sebab it's a mystery, number 1. Kenapa kita nampak Dino kat depan rumah aku padahalnya dia kat Melaka? And bukan aku seorang nampak. And aku still remember dia pakai baju oren, t-shirt oren dia apa benda semua kan. And kenapa dia bagi aku that camera suruh simpan? Sebab all the memories are there. Kau ambil lah kamera tu, aku bagi lah kat adik dia.
Lepas tu aku yang tekan-tekan gambar seronok-seronok. It's a digital camera kan. Masa tu kan kalau Kodak kan kita kena kira-kira kan. Yalah. Ini tak payah kira. So that's the end of my story. Wah, tapi itulah maksudnya kalau udah ajal ya, udah takdir, Iya. tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau memang time kita belum ya, Betul. belum gitu. Kita masing-masing udah ada ditulis. Benar abang? Ya, okey. Tapi apakah pengajaran yang kita dapat daripada cerita ini? Contoh, pelajaran atau pengajaran. Ini satu soalan tau. So, next time, kita punya kawan tu kita tahu dah tak ada dah pergi Melaka. Kalau kita nampak dia lambai, adakah patut kita lambai balik atau kita tinggalkan dia? Macam apa yang Sasha buat? Tak. Adakah patut? Okey, Adakah Cok. no. Lepas tu atau adakah patut kita pergi, "Hai Dino, kau buat apa kat sini?" Patut kita tegur dia? No, in our defense, kita semua budak-budak lagi time tu. Kita budak-budak macam macam Faham. tak macam kalau kita duduk kat table betul okey dia datang kita belah, dia datang kita belah. Kita semua Faham, bangun. faham. So pengajaran, adakah pelajaran di sebaliknya? Tak Di ada. sebalik lambaian tu? Atau tak ada pelajaran langsung? At the end of the day, to us, it's a blessing, it's a gift that for us as friends The last to see goodbye. him, Ya. That was considered the last farewell lah kira. to us it was that. Tapi kan kejam katanya. Kata contohlah, kata kita consider that as a last farewell. Tak ada expression, tak ada senyum, tak ada apa. Gini tapi kau bla 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 bla. Kan kejam kan. That is the story pula kat situ pelajaran tu. Setan yang buat aku rasa bersalah. Enggak, tapi maksudnya kan lihat umur juga gitu kan. Contoh nih ya, contoh. Saya bisa aja tuh treat kayak yang abang bagi tahu juga gitu. Kayak tadi kan saya ambil abang tadi jam berapa? Jam 12.30. Abang gini-gini. Enggak lah gitu. Saya tinggalnya, wah dia mau mati nih orang. Benar gak? Betul? Okey. Iya. So pelajarannya, Abang masih hidup. Coba kalau saya bilang bla 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 bla, berarti abang mati. Setan. Itu. Iya kan tadi saya ambil abang depan hotel. betul. Abang. Abang gitu-gitu. Kalau saya bla bla bla. Abang ada nih di sini nih. Betul. Itu maknanya apa? Pisang. Pisang. So lain kali Syah jangan buat macam gitu lagi. Orang kalau babai kita babai balik Syah. Iya benar. Tapi jokes aside, that was a very very true story. Kita sedekahkan Al-Fatihah. Kita doakan untuk Dino Semoga arwahnya arwah ini. dicuci rahmat. Amin, Dan amin, kita amin, semua amin, mati dalam keadaan yang baik dan sempurna. Dan tak menyusahkan siapa-siapa lah. Betul. Amin insyaallah. Fatihah. Amin, amin. Jadi macam tu lah kan. Tu aku malas cerita tu. Aku punya Oh, cerita selalu tapi cerita memberikan tu kesan. memang misteri Syah. Misteri lah. Kenapa dia tinggalkan kan? Itu yang paling Lagi misteri. tragis. Siapa Apek kan? Tragisnya. Apek tu nyepat tu paling misteri. Betul. Dia bangun tengok kawan dah tak ada. Kena tinggal dekat R&R. Yang tu Macam mana kau nak balik kan? Betul lah. Dan kenapa dia tinggalkan Apek tu? Ya itu. Kan itu misteri dia. Tak, yang misterinya kenapa kereta tu parking betul-betul parking Dude, tapi bukan. Dia Di kan R&R dua-dua kan? tidur kat R&R. okey. Dua-dua rehat kat R&R. So, diorang tidur dekat pondok tu, bukan tidur dalam kereta. Okey. Diorang keluar tidur dekat pondok yang kau boleh rehat kat situ. Kan tahu tak? Kau pernah pergi ke R&R ke tak pernah? Ya, pernah lah gitu. Selalu naik flight je. Tiba-tiba ditinggal gitu dia sama si arwah Dino ini. Jadi si Apek bangun, kenapa aku ditinggal nih gitu. Itu yang jadi pertanyaan tuh Okey, ya. faham. Dia macam misteri lah juga. Sebab tu aku cakap sebelum aku mula tadi tu, it's more to a mystery. Ya masih jadi pertanyaan lah sampai sekarang gitu. Aku wonder if masa arwah ni tiba-tiba bangun, start enjin kereta gerak, adakah Apek masih tidur atau Apek dia terjaga? Kejar Tak, kita dia tu. tidur. Dia mati-mati. Sebab Sebab dua-dua penat. Dari kita party dekat kat karaoke, lepas tu diorang terus gerak pergi Melaka. Diorang have party kat Melaka. Lepas tu balik terus KL. So dua-dua mengantuk. Faham tak? Itu bisa kalau maksudnya kalau orang yang susah move on itu bisa jadi trauma sih. Yeah. Betul. Ya It was kan? really hard for us
for a couple of months lah. Kan? Bukan trauma in a bad way ya, maksudnya kayak Semuanya berjaga-jaga, losing lebih friends is one thing lah ya kan. Especially in that way. Ya. Dude, masuk, kau bayangkan kawan kau meninggal masuk dalam paper 100 meter kutip cebisan. Macam pernah. Tapi banyak cara orang untuk saying goodbye for the last time itu. Yep. Banyak cara sih. Banyak banget gitu. Either yang tadi experience-nya Sasha, mungkin korang juga mesti ada something lah yang kita nggak sangka-sangka, oh ternyata itu last goodbye lah gitu. You know. To us kan, it was not, kenapa kita tak buat macam ni, kenapa kita tak buat macam tu. It was just a gift. Iya. It was just, Memang kayak gitu dia. it's a gift. Came to say goodbye. Itu bukan macam, kalau kita pergi jumpa, no. Because Nggak. kalau Tuhan kata macam tu, itulah dia. Kan? Tapi to us, all of us, without saying it, it was a gift for us to see our friend for the last time because dia seorang yang baik, dia seorang yang menjaga adik-beradik dia, menjaga mak bapak dia, kan. Jadi benda tu macam walaupun tragis dia punya cara meninggal tu, but then apa yang dia tinggalkan, the memories dengan kebaikan yang dia dah buat untuk kita semua, even though kita bukan ada pertalian darah pun, benda tu jadi memory untuk kita. Benda tu jadi macam, oh kita kena do good, buat lagi benda yang baik, sentiasa beringat apa benda semua itulah. So it was a gift, it was a memory, it was a pengajaran for all of us. Budak-budak, lepas tu budak-budak mana ada pergi merempit apa bagai semua. Adalah, tapi taklah seteruk dulu. Macam itulah. Pakai seat belt. Tak ada merempit pakai seat belt dah. Ada. Telah cakap dia. Putih, kamu ada cerita lagi nggak? Ada. It's just very short one lah. Tak kisahlah. No, Kita boleh because- panjangkan. Jangan Kita tahu panjangkan. macam mana nak panjangkan dia. Kan. Ni yang sebelum aku UiTM, aku kena pergi Akademi TV. Lepas tu, masa tu hostel dia bagi penthouse dekat Setiawangsa. Dekat rumah aku. Aku tahu Setiawangsa. akademi ni atas bukit tu Kata bukit tu. So di penthouse. Lepas tu, dalam penthouse tu ada 10 orang. Memang berkepam lah dalam tu kan. Dekat master. Sebesar apa? It's not that big. Ada 2 tingkat. Okay. So biliknya ada dekat atas sahaja. Dekat atas ada 2 bilik. Okay, di bawah ni kayak living Bawah room macam gitu. living room lah. Okay. So dekat atas tu ada macam living room. Dekat situ ada 2 bed. 1, 2. And then dalam bilik ada 3 beds double decker. Itu kalau di situ yang di bawah tu living room kan? Living room, kitchen kat bawah. Kalau dia living la vida loca. Lepas tu ada sekali tu, again dia kena ada satu perempuan ni, nama dia Ice. Dia Ice kena Ice baby. Dia kena rasuk. Entah tak tahu macam mana, tiba-tiba dia kena, and then one of the housemate of mine dia call for help. Sebab masa tu zaman jahiliah kan, dia dah tak ada nak tahu nombor telefon ustaz mana, dia tak tahu. Dia call somebody and then that somebody helped. But I could notice that Ais masa dia kena rasuk tu, dia pandang aku dead in the eye. Sebab aku tengah call my uncle, auntie, pick me up right now because I cannot handle this. Aku memang penakut. Iya, sama. Aku memang penakut. So malam tu juga yang masa dia tengah kena tu, pakcik aku sampai, aku cakap, okay guys, aku gerak dulu, balik. Iya. Besok aku balik dekat hostel tu, dia marah aku. Dia cakap, kau kenapa tak tolong aku? Kau ada. Aku cakap, aku ada apa? Dia cakap, dia marah. Dia betul-betul marah, bukan yang main-main. Dia cakap depan aku, kau tak tolong aku, kau ada. Kenapa kau tak tolong aku? Aku tu macam rasa bodoh. Aku ada apa? So from that on, I found out that my family, both sides of family are healers. Oh. So mungkin bagi dia, aku ada tu meaning aku boleh tolong ke. Kamu harusnya do something. You have the ability lah. But Mungkin kau ada? Tapi dia nggak sadar. tak tahu. Dia nggak sadar kali I dia. don't know. I don't know. Wow. Tiba-tiba kau ada ability tu. Wow. Itu aku macam Wonder Vision kan. Tapi itu kan macam, yalah, percaya nggak percaya itu kan turun temurun ya. Maksudnya kalau memang dari kita punya ancestor kah apakah atas itu ada that ability itu, yang aku tahu sih kayaknya bisa menurun gitu sama keturunan-keturunannya gitu. But if you have it, will you want it? Itu.
Itu dia. If your ancestors have it, Ya, nak ya, turun, ya. would you guys want it? Itu. Susah juga. Iyalah, maksudnya I think with zaman kita sekarang aku rasa dia macam Udah nggak relevan ya kali ya. Dia macam dah tak Of course it's not relevant. relevant, but had it happened to you, would you want it? Itu yang jadi cerita dia. Is that a gift or is that a curse? That's the thing. Ya betul. Kan? Itu jadi dia kan. iya benar. Adakah itu satu anugerah atau adakah itu satu sumpahan? Aku rasa kalau dia boleh jadi sumpahan kalau you don't understand. Yeah. Dia boleh jadi gift kalau you how to handle understand. it, how to use it. Betul. Aku macam very wise. Tapi kan kita akan tahu itu gift atau curse tuh once kita tahu itu ada benefitnya untuk kita lah. Yes, Iya macam mana dong. kau pakai. Nah, kayak misalkan wah ini duit nih. Iya kan, benefit Ya, kan. in a way, Iya dong. correct, in a Iya way. kan. Tapi kalau ini malah buat kita jadi hidup jadi nggak senang, jadi berarti memang jadi curse. Memang something wrong. gitu. Actually something wrong with that person also. But you do know when you have this kind of ability, you chose to accept it, yeah. it comes with a lot of responsibility. Yeah, Yeah, that's betul. right. That's There right. are things That's that you right. Yep. have, Agree. you know, to do and stuff. Betul. With great powers. Comes Comes with responsibility. Yes. Very wise bro tonight. Syaitan. Kan tadi buat ada soundtrack bunyi ni. But Jasper, besides these experiences about hearing macam dia macam putih pun sound dengar pasal apa kena rasuk yang kamu punya case scratches, Yeah. knocks dan ketukan semua kan. But pernah tak apparition? Have you seen a real apparition? Oh. Parents Apparition tu yalah kita nampak bentuk dia ke sama-sama ke. nak nampak bentuk Yang clear gitu. yang clear tak ada, cuma macam Samar-samar bayang-bayang, gitu ya. yes. Macam bayang ada lah, tapi but it was not that, but macam very laju tau. Macam nampak Sekali imbas lah. sekali imbas. Ah. Lepas tu hilang. Macam tu je. Tapi kan ini ada satu interesting topik, maksudnya kayak aku kan audio engineering juga gitu, suka mixing lagu. Jadi ada ini interesting. every time kita mixing vokal gitu kan, kadang-kadang kita suka buka tuh semua frekuensi itu, oke? Yes. The whole spectrum tuh ada tuh from Yup. berapa kilohertz sampai 20k dari zero. Kalau kita sweep tuh, oke, kadang-kadang itu kan sebenarnya kan ada frekuensi yang nggak bisa didetek manusia normal, Yes. oke, tapi some animals dia punya that ability to hear that Certain thing, range. certain range tuh. Biasanya kita tuh above 15 ke above 10 tuh kita udah nggak Bukan G10 lah. itu biasanya tuh suka kalau ada something dia suka ke-detect tuh. Ya. Makanya ada satu channel tuh YouTube channel, video channel gitu di internet tuh Ghost Ranger gitu. Jadi Oh, mereka yes. ada Equipment. detector gitu yang bisa Detect. E detect. Itu nama dia EV. Tak dia guna Electronic Voice, ramport ke, EVP, dia guna Electronic Ya, ya, ya. Voice EVP Phenomena. ke, dia guna Yes. ramport ke, dia nampak. Wah. Nampak selalu tengok, Nampak sangat lah. Tapi itu interesting banget tau Ya. karena dia akan detect something yang kita tuh nggak bisa, manusia normal tuh nggak bisa Ya. Betul. nggak bisa detect gitu loh. Betul. Jadi kayak frekuensi berapa, kadang-kadang tuh ada yang lagi terus dengar apa nih? Tiba-tiba ada yang Ya. Ada juga dalam bentuk voice box. Iya benar. Dia boleh tukar-tukar, dia boleh Benar, pilih. benar. Ada yang bentuk dalam bentuk voice box juga. Tapi itu interesting banget sih. Berarti kan ada entity kan di situ Ya. kan Yang tu sebenarnya macam EVP tu dia energy. energi ya. Dia energy. So dia boleh detect energy macam selalunya sepatutnya EVP tu dia digunakan macam kalau orang buat rumah, lepas tu dia nak robohkan rumah atau nak buat tu dia kena check dulu ada live wire ke tak. So they use that. So untuk energy. Okay. It's actually a proper tool untuk contractors to ya. use untuk check whether boleh kena live wire ke tak.
Electronic voice phenomena. Okay. Dia Tapi orang sebenarnya- guna tu nak cari hantu. sebab Sebenarnya untuk detect sebab itu ya, energy. it detects energy. Berarti kalau ada energi berarti dia ada something lah nih. Oh ni dulu ada wiring di situ. Sebab tadi bila dia cakap tadi kan, bila bulu roma kita naik kat sini, it's nothing. Tapi kalau bulu roma naik dekat sini, maknanya there's a certain energy yang kalau bulu roma kat tengkuk, maknanya Ada something ada lah. something. Itu yang terjadi sama aku semalam first song tuh. Itu sebab Yes. Serius? dia tu memang terlalu seram. First song, Oh shit. Shit. You know. Aduh jadi. Nanti kita itu off cam. Dia terus oh shit lepas tu dia panggil aku. Tengah first song. itu lebih Gentayangan first song kat mana? Ada lah di dalam sebaliknya. kerja. Jaga off the nanti record. off cam ya, off the record ya. Tapi kalau kau shave belakang tengkuk tak ada bulu? Tak, No, you can still dia feel. bukan, You dia can bukan. still feel. Ya kayak macam kayak Dia panas bulu gitu, roma ada kau dingin tu. gitu. Dia Kak akan sejuk terus kak, dia sejuk lepas tu meremang Tahu nggak yang saya cerita meremang, yang saya tapi sholat dekat tengkuk. tipu sholat tuh yang saya bilang kayak gitu sebiji. Ya, Kayak, betul. ada sesuatu ini. Ada You sesuatu can ini. feel it, Serius, you can serius. feel it. You Serius. can Aku kan sampai aku geli tau kau. Aku Iya macam tu. iya. Kadang-kadang kalau orang yang udah Geli. Kalau lembut-lembut macam tu lah. Kalau orang biasa macam something strong. Tu yang kalau biasa lah. Kalau macam brother-brother kan. Yang macam kau mesti macam No, something for me strong. kan, Jangan cakap kuat. Jangan cakap lebih-lebih. the most, I think I've told this story to them lah, but for me, the most interesting experience that I have seen ni live lah. Live Dan rumah, tiang elektrik. Okay, balik kerja nak buka pintu gate, nak buka pintu rumah, balik kerja. Dekat wire tu kan tiang elektrik. Yang Kita hitam nampak. tu lah. wire. Kan? Kabel tu. Kain putih beralun. Alah, dengan layang. Dia macam beralun. Kain putih. Itu real depan mata. I kalau Bukan. jahat. But itu aku dalam hidup aku kan, kalau satu orang tu aku kena handle, aku okey. ada dua. Bila dah ada dua, Macam mana? hati aku tak tenang. Aku jadi stres. Aku balik ni kena check blood pressure semua. Kena check lah, kena lah. Ui, but itu real. Kain, aku rasa panjang dia from that sofa, ujung sofa ni sampai ke sini adalah Oh, beralun. dia macam evening gown. Betul. Tapi benda tu real tau, sebab aku pun pernah kena benda yang sama. Umur aku 12 tahun, aku harap mak bapak aku tak tengok ni lah. Umur aku 12 tahun, aku dengan jiran aku selalu, weh, saukuk jom. Macam tu. So kita orang duduk kat belakang Tolong rumah. mesej mak dia. Kan? Zoom muka dia sekejap. Lepak dekat tepi rumah lah, kat belakang lah. So dua-dua kawasan tu memang belakang ni pokok ceri. Kau tak pokok ceri yang boleh Ya. yang pokok ceri yang kita kan, pokok ceri kampung tu kan. Merah tuh kalau matang. Dude, kita tengah budak nakal dua orang sokok. Dia pun sebayang aku sokok. Tiba-tiba ada benda flapping. Kita duduk pandang betul-betul kain putih tu tengah lalu macam tu. Kurang Kita duduk macam Bye. Wih tapi tu Cantik tau alunan dia. Alunan dia sangat cantik. Tak kena macam inilah ni yang. Dia tak macam kain tu towel kan, straight mendatar gitu. Tidak, dia beralun. Berombak. Cantik sangat. kau pernah nampak? Tak. Aku I rasa hope pernah not. nampak dekat video tu. Macam tu. Dia macam Tapi kadang-kadang Dia mungkin beralun. pernah nampak Ah, tapi dia tak tahu beralun kan. benda. Iyalah. Itu namanya kakak kan, kita tak silap. Yelah kakak tu. Kakak kan? Kak Ponti. Yang inilah. Okey, dulu kan. Okey, ni pun aku harap mak bapak aku tak tengok. Dulu depan rumah aku ada 2 pokok mangga tau. Oh, pokok mangga memang Dua-dua, Legend. satu sini, satu sini. Dua-dua ni lah. Dua-dua tu ada. Tahu? aduh gila. oh dia dua. Aduh balik. So, bayangin. ni waktu aku dengan aku punya second boyfriend balik rumah sudah ding-dong kan. Dia hantar aku balik. Yeah. Dia kata, dah. Pergi masuk macam tu kan. Dia pun hantar aku turun buka gate apa benda semua. Aku pandang atas cakap, bodoh. Duduk atas pokok. Bodoh je. Sebab aku nampak. Tapi sebab aku intoxicated kan. Nampak? Bodoh. Lepas tu dia macam ni. Masuk. Boyfriend aku cakap macam tu. Lepas tu
Aku cakap, tak adalah bodoh. Dia kata pukul bodoh. Masuklah tu. Aku cakap macam tu. Lepas tu kan, aku tadi buat aku. Hah? Dia kacau balik. Dia marah. Dia buat gitu? Dia hiss. Coba bang. Coba. Macam tu. Dia hiss. Dia hiss kat aku. Lepas tu aku macam ni. Aku macam tu. Lepas tu aku cakap, "Ai!" Aku pula habis cakap lagi. Okey. Ya. Lepas tu aku macam, dia pada hiss kat aku macam tu. Lepas tu aku cakap, "Alah, tu pun nak marah." Aku cakap macam tu. Lepas tu aku masuk aku tidur. Lepas tu Kurang esok ajar boyfriend betul. aku cerita kat aku, "Kenapa kau buat macam tu, syaitan?" Langsung tidur. Enggak mandi wajib dulu. Kau buat apa-apa pun syaitan. Enggak, maksudnya kan mau sholat kan kita harus bersuci. tanya. Baru lepas cakap aku balik intoxicated. Tanya. Intoxicated. Tapi aku kena hiss. Tapi waktu tu aku intoxicated tu aku tak takut. Tapi serem ya maksudnya. Aku kena macam gitu. Sebab aku ngancing-ngancing dia. Aku dah belalak lah kat situ. Tak, Enggak, kalau aku punya lutut dah lemah sih udah. Ya, aku dah janganlah. Okay jujur I'm putting it dekat universe. Aku lagi takut manusia. Itu betul. But at the same time, Azaz, kalau benda bukan. tu, Bukan gitu. Manusia lagi takut dengan kau. Orang buat nasi tambah Azhar. Nasi tambah. Galakkan aku sekarang aku dah tak mampu. Tapi kan, kejap. Amin. I have this question kan. Maksudnya kayak, kenapa sih kita kalau lagi sembang-sembang cerita-cerita kayak gini terus kayak, jangan sebut. Emang kenapa sih? Aku a few times aku dengar kayak gitu. Okay, this is psychology. Okay. Tabu. It's the same thing as kalau kita cakap dekat diri kita, aku ni tak best lah. Oh, manifesting. Manifest. Yes. So it's manifesting dia dekat macam- the universe. Macam kita seru dia. Kita macam panggil dia. Seru. Alah dekat sini tak ada apa-apa. Kat sini enggak ada. aku kan nanti kalau aku sorang-sorang, aku selalu terbayang. Iya lagi. Oi. Tu macam movie yang aku tengok tu, It tu. Ya. Masuk mandi shampoo kat mata. Tapi kan, Bukan aku dah hantar video adik aku tu. Ingat tak? Yang Ya. adik aku yang dia rekod. Aku tak mandi seminggu. Serius? Tak takut. Ya, dia rekod. Dia apa ni? Dia Ada tu kan? panjang Kat mana ada video Dekat tu mana? lagi Dekat tak? dekat kucing. Ada dia pergi record. Dekat rumah kawan dia. Dia yang rekod, dia duduk dalam kereta biasalah. Dia ni dah duduk dalam kereta tengah tunggu kawan dia nak keluar. Lepas tu dia ambil lah video, dia ambil video, dia ambil gambar. Dia pergi bulatkan ada benda memang nampak tak boleh unseen dah benda tu. Aku hantar dengan dia. Kau ajar. Mana ada tak? Ada lah. Clear Jasper. Clear. Nanti aku cari balik. Aku tak ingat. Nanti cari balik. nanti aku kita rasa ini ada. nanti kamu send. Aku rasa aku kena minta dengan adik aku. Kau simpan lagi? Sebab aku jarang padam mesej-mesej orang bang. Itu receipt. Kalau dia buat tayang aku. Kan? Kau simpan lagi lah? Simpan. Mungkin Gambar lah. ke video? Itu gambar. Aku rasa gambar ke video. Gambar. Nanti aku kena cari balik. Harap-harap aku tak delete lah. Sebab dah lama juga dia hantar. Tahun lepas ya, 2 tahun lepas. 3 tahun lepas. Masa tu. Nanti cari balik. Tapi kat iCloud. itu kan maksudnya kayak sama aku sebenarnya sama Bang kan sama Putih nih. Jadi dulu ada movie namanya Sinister. Itu aku 2 minggu gak bisa tidur coy. Susah weh. Itu for me is the movie paling Tapi, okay. seram sih. Tapi sebenarnya kan kalau benda-benda macam yang misteri ni sebenarnya actually kalau ikut-ikut kan lah dia macam dalam fizik dia macam jisim tau, dia macam angin je pun sebenarnya. It's Tapi energy. Energy je. Fizik lah kau. Kalau aku takut, aku takut. Fizik lah kau seorang Kau tu. jangan Enggak, kita enggak peduli. Tak ada. Itu je. Aku tak cuba takutkan tapi dah takut. Tapi kan ada satu experience nih. Ada satu experience. Conjuring. Enggak. Janganlah kau. Okey, cerita. Waktu Ya, itu gila. Kata apa lagu? saya ada job nih di Oke. Satu malam tuh kayaknya kita udah mau habis tuh kontrak tuh udah mau habis. Kejap. Boleh sebut nama ke? Ataupun Nanti di lah. ada satu hotel lah di kalau boleh blur kan lah. di Kuantan ya kan, di hotel di Kuantan. Itu kan hotel yang aku kerja tuh lumayan old school lah gitu. Betul. Iya kan, old school Ya, kan. ya. Jadi ada sebenarnya tuh aku kerja di situ tuh berapa bulan nak? 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi memang agak aneh sih dia punya vibe tuh karena tua ya hotel tuh ya. Jadi kayak Ya. jadi ada satu momen tuh kita udah mau habis, kayaknya udah 2 bulan lebih gitu. Jadi lepak nih di balkoni nih. Aku, saya, Ana, sama satu lagi roommate lah, bertiga kita. Lepak di balkoni malam, pulang kerja gitu lah.
nggak ngapa-ngapain, nggak nakal-nakal lah, cuman lepak, sembang kayak gitu juga lah, kayak gini-gini juga nih, sembang yang serem-serem gitu. Sampai akhirnya pas udah cerita-cerita gitu, tiba-tiba we smell something nih. We You smell also? something. Oh. We smell something like gak out of nowhere coy. Bau bunga ke? Enggak, bau busuk. Zang kayak kirain aku aja yang cium kan. Ini bukan bau kentut tuh, kayak bau like apa sih, Bangkai. kayak bau bangkai gitu bau bangkai Bukan. Itu aku Kucing cakap, saya ada 2 orang. paham sebab kucing saya Satu berak diam, satu juga. sambut. Nggak, tapi memang kayak bau bangkai gitu, kayak seng gitu. Ih, kok suddenly kalau dari awal ya wajar lah ya. Iya. Ini kayak nggak ada angin, nggak ada Dia apa-apa. lama tak bau tu linger? Nggak, lumayan lah ya. Bau tu datang kita orang campur masuk. Kita langsung masuk ke dalam lah. Enggak, kalau itu memang bau dari awal wajar. Ini kita udah duduk di situ udah sejam lebih, terus Ya. kita di sebelah pantai, sebelah pantai kan biasanya nih anginnya kuat ya, tapi malam tuh kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada angin. Jadi makanya kita lepak di depan, jadi anginnya nggak terlalu kuat gitu, jadi kita lepak sembang kayak gini juga nih. Ada cerita-cerita experience gitu Ya. kan. Terus habis yang cerita yang kawan kita itu, roommate kita tuh lumayan serem tuh. Habis dia cerita tuh, itu dia bau gitu. Tiba-tiba zeng gitu. Soalnya katanya dia cerita nih. Gak apa-apa ceritain boleh ya? Kan satu bilik hotel tuh dia double bed gitu kan, so dia tidur sendiri, aku tidur sama istriku kan, sama Ana kan. Kita tidur berdua, dia tidur sendiri. Oke. Katanya ada satu malam tuh dia si roommateku ini dia terbangun. Roommateku ini perempuan, dia my singer lah gitu, dia penyanyinya gitu. Tiba-tiba waktu malam tuh tiba-tiba dia out of nowhere dia terbangun. Dia terbangun gitu, kayak terkejut gitu. Kenapa dia pun terkejut, kenapa aku bangun nih gitu. Terus tiba-tiba dia lihat ke arah kita, ke katil kita. Ada orang tinggi-tingginya tuh sesiling. Tengok kita berdua begini. Tengok sama-sama. Dan nggak bergerak-bergerak tuh. Begini aja terus. Dia langsung kayak anjing. Terus habis itu dia takut kan? Dia takut, jadi dia kayak slow masuk lagi. Iya. Dari bangun tuh, duduk tuh dia terus slow dia tidur baring lagi. Terus dia begini. Dia tutup. Terus dia buka lagi, dia lihat. Dia kan kiris kan, masih ada kan nih, tapi dia seperti nggak bisa tidur. Dia buka lagi. Dia semakin dekat. Wow. Yang awalnya begini, tengok kita, terus jadi begini. Aduh. Dia jadi begitu, semakin dekat gitu. Abis itu dia takut, dia udah nggak berani lihat lagi. Of course. Dia nggak berani lihat seram lagi. Itu tuh, tinggi banget. Itu tinggi banget seram. orangnya. Itu tinggi banget. You know, seram, you itu know seram. sometimes kan Itu when tinggi when banget kita orang. witness benda-benda macam ni kan, kita ingat kan macam asal tak record, Nggak- people don't understand how Trust me. stun Ya, that's why. kita untuk tengok benda-benda macam Yeah. tu, for us to think, ambil Bukan. boleh post kat social media. Ini nih, It's soalan-soalan nonsense netizen tau. boleh. Ya. Soalan netizen nak tanya. Tapi itu sebenarnya bukan satu-satunya ya. Ada a few, dan itu berkali-kali tuh. Tapi dia nggak mau cerita sama. Berkali-kali in the same room. Ya, of course kan kita tinggal Yalah, situ. in the same room lah, banyak kali di situ. Masa korang lah. tidur berkali-kali benda tu jadi. Tapi dia nggak mau cerita sama kita dari awal karena takut dia takut kita jadi takut. Ah. Ini Tapi karena- Galang tak nampak lah, dia saja yang nampak. Nah, kita tidur. Dia Did- saja yang nampak. Did you guys dream or rasa apa-apa ke? Ada? No. Tak ada? Oh, tapi dia tu lah kesian. Enggak, kalau Galang masalahnya itu yang jadi pertanyaannya our roommate tuh, sebab time itu tuh aku tuh lagi sorry ya, maksudnya waktu itu lagi rajin-rajinnya sholat waktu itu. Aku lagi ibadahnya tuh lagi kuat lah. kuat banget gitu. Itu yang jadi pertanyaan, kenapa ya kok, padahal aku waktu itu udah sober, udah nggak ngambil apa-apa, baru kawin waktu itu, belum setahun kawin waktu itu, jadi kayak bener-bener takwa banget lah gitu. Itu yang jadi sebab dia Kristen. Oh. Roommate kita tuh Kristen. I see. Jadi kan kadang-kadang kan ada perbedaan Iya, 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 kepercayaan betul, tuh. iya, betul. Bener ya, ada perbedaan kepercayaan tuh. Tapi itu yang buat dia tuh curious, kenapa ya orang hari-hari loh nih suaminya sholat,
sembahyang gitu. Tapi kok itu kejadian gitu. Tapi memang vibe-nya hotel itu kayak nggak oke ya. Nah, waktu itu kayak kita nggak rukun-rukun banget as a husband and wife gitu, nggak ngam lah gitu. Maksudnya ada aja benda yang kita mau, mungkin faktor kita baru kawin kah apakah gitu. Tapi memang bilik itu memang agak Energi dia. ya energinya negatif banget gitu. Energinya negatif banget dan memang kayak aneh aja gitu. Tapi ngerti nggak sih sama kayak kejadian kalau kita pergi hiking ke gunung, kalau kita found something yang weird, kita nggak akan cerita kan sampai akhirnya kita turun, Ya, betul ya. baru kita cerita. Ya, Sama tuh selamat. di tempat itu gitu juga. Ya. Paham. Karena kita tahu it's gonna be a long time, it's gonna be 3 months, so better kita. Takut nanti dia akan affect kita punya rutin harian. Iya, of course, Paham juga. of course. Tapi memang itu apa tahu kan hotelnya kan? Ya. Gila sih. Tahu. Itu gila sih men, itu kayak sebenarnya nggak ramai tau hotel itu, tapi kayak nggak tahu ya itu hotel itu untuk apa, tapi memang vibe-nya gitu sih, memang agak serem gitu. Bayangin kita tuh nggak sadar gitu loh tidur, makanya kan suka ada horror movie gitu yang dia tidur terus tiba-tiba dia bangun, dia tengok phone-nya, ada orang ambil gambar Gambar dia gitu. tidur. Gambar dia tidur. Hah? Kan banyak tuh horror movie yang gitu, kita lagi tidur. Ada orang ambil gambar. Ada orang ambil gambar. Terus kita Tapi bangun guna phone kita. terus tiba-tiba Gambar kita tidur. lah, jadi gambar kita tidur nih. Pernah jadi ke? Enggak. Alah, selalu. Enggak. Kat movie Okey, kan? okey. Di movie Ada kan satu banyak- benda yang banyak memang kayak gitu terjadi. ya. Apa yang korang akan buat? Aku tanya korang. Aku kerja dekat satu resort ni kat Cerating for 2 years. My first week there, kita orang semua dapat bilik seorang sebab kita officers. My first week there, kau letak je kepala kau nak tidur kan, usually dia akan terjadi bila kau nak terlelap. Okay, this is what happened. Oh iya sih. Ada orang bising kat telinga kau, tapi kau siap rasa angin-angin tu. For 1 week straight. Aku tak tidur lah. Okey, aku juga pernah ada. Aku telefon mak aku hantar surah Yasin untuk letak bawah bantal. Lepas tu dah tak ada dah. Dia lama ke sekejap sah? Sampai, bila kita nak terlelap, lepas tu sampai kau terjaga. Okey. Lepas tu bila terjaga benda tu, Macam nak dekat habis. Tapi masih rasa lagi kat telinga. tapi bila kita lelap nak cuba lelap balik dia dah tak ada ganggu lagi lah. Dah tak ada dah. Sebab lepas kita dah terjaga tu, Macam kita tak bagi kau of course lah tidur. kita baca dulu. Oh, Baca surah faham, dulu. faham, Dia macam tak bagi kau tidur. Dia macam, kau buat apa kat sini? Aku kat sini. Tapi kau tak faham apa dia cakap. Dia hanya macam nak bercerita dengan kau. Aku nak tidur. Wah, anjir. Kalau my experience tuh ini suara babi. Serius, sumpah demi Allah. Udah demi Allah lagi. Bener. Itu bener. Ini Suara babi bisik kat telinga galang. enggak gini suara gini. Dekat telinga galang. Telinga galang Kau telinga orang saya. snore kat kau kot. No. I was sleeping alone. I was sleeping alone. Galang Ya benar. Galang tidur. Serius. Itu kan boleh jadi Tu kan? juga tu. Tak, galang tidur kat kanan babi ke apa ni? Rumah saya lah. Dalam Berarti rumah? dalam rumah. Kok kandang babi berarti ibu saya tinggal di kandang babi. dong. Tak adalah sampai boleh Ayo, tak boleh apa. dengar Nak bunyi tahu tak? Sembarang kalau cakap. Bunyi tak bunyi Said babi ni kan tu. dia cakap macam Enggak, tu. bunyi babi tu sekali aja Said udah. terus panggil nama betul. Said. Sekali je. Sekali aja udah. Karena sebelum dia nih ya, nih simptomnya nih ya, sebelum dengar suara babi itu, pasti saya akan terbangun dulu. Saya akan terbangun dulu, Baru saya dengar. sleep paralysis dulu, baru dengar suara babi. Jadi dia bagi saya buka mata dulu, saya nggak bisa bergerak dulu, baru dia Dia suruh. suruh aku tengok. Saya nggak bisa bergerak tuh. Dan itu terjadi sampai kan ayah saya, kita sempat pindah rumah karena ya biasalah rumah tangga kan. Jadi rumah itu dijual. Saya udah mulai kuliah, kita pindah rumah. Second house pun gitu juga. Sampai akhirnya saya move out dari rumah tuh saya nggak. This thing happen once ke atau often? Often. Yes. Yes. And it happen the same thing. Yeah, the same thing. Macam tu je lah. Saya tidur
Saya tidur biasa aja tidur. Tiba-tiba saya akan bangun, set. Tuh udah mulai tuh. Sleep And you paralysis. know it's coming lah. Yes. Saya udah ready tuh. Dia memang suruh aku tengok. Let's go. Saya udah kayak gitu bang. Saya sampai udah nggak tahan. Nggak tahu lah. Dan saya pernah saya pernah sekali kejadian tuh karena saya takut. Saya semalam tuh 2 kali tau. Saya kayak gitu. Gitu kan. Wah, akhirnya saya bisa bergerak. Saya bergerak, saya lari keluar bilik saya tidur sama adik saya. Saya buka bilik adik saya waktu masih kecil. Saya tidur di sana. Saya tidur lagi, digituin lagi. Aduh. Wih, dia tala Digituin lagi. That means in the same night boleh jadi 2 kali. Yap, itu sekali itu aja. Tapi grunt tu sekali je lah. Ataupun dia lepas tu Enggak, sekali itu aja. sekali tu je. Gitu. Masalahnya itu bukan mimpi. Saya bangun dulu, saya bangun Ya, ya, dulu. ya, ya. Saya bangun dulu, kayak sadar gitu. Shit, saya pasti kayak gitu. Sampai pernah sekali sampai saya nangis tuh. Ayah saya pulang kerja, itu kan dia ngeband juga kan. Dia pulang kerja nggak tahu kenapa, out of nowhere dia masuk bilik saya lagi kayak keadaan kayak gitu tuh. Gini. Dia nampak lah. Nah, dia nampak. Dikejutkan. Tapi tepuk boleh jaga. No, iya bangun saya nangis, saya peluk dia. Yalah Maksudnya maksudnya waktu itu saya udah form 5, form 4. maknanya bila tepuk je sadar lah. Sadar terus saya hug dia. Adakah tepukan tu normal tepuk atau tepukan yang ada makna dia? Enggak kayak bangun gitu. Bangun. Karena saya udah gitu-gitu dengan mata terbuka. Ya. I have experience sekali lah paralysis ni memang Iya. lain macam. Gitu. Terus Have saya you nangis Pernah experience, yes. Pernah Kau experience betul? juga. Sekali je. karena akhirnya Paralysis. I don't think I ever Dia had. kalau another word for it is kena tindih. kena tindih ya. That is what the local culture believe lah. Tapi It's kalau called sleep paralysis. pernah terkena 2 invested kali. is called paralysis lah, sleep paralysis lah. Tak, aku tak pernah kena. Kawan aku selalu kena. Itu yang satu malam dekat dom tu dia cakap, kurang ajar. Semalam ada orang kira katil. Kira katil. Dia macam, katil 1 dah tidur. Katil 2 dah tidur. Katil 3 kenapa tak tidur? Kurang ajar kan? Syaitan. Kurang ajar kan? Ya. Itu scary. Itu lain tu. Itu kurang Oh. ajar. Belum Itu lagi dia scary cakap dia nampak dia nampak pocong. Bukan. Ni. Gula-gula. Gula-gula. Dia nampak gula-gula. Dia cakap gula-gula tu minta tolong. Lepas tu dia kejut. Kawan bangun. Semua orang cakap, apa benda? Tak ada. Tapi pasir kat bawah. Kau rasa? Syaitan. Kau rasa? Dia Tapi kejut korang tahu tak sebenarnya kan dia tak lompat-lompat tau, dia guling. berguling sebenarnya. Sebenarnya dia guling dengan laju. Sebenarnya. I didn't know that. It's the same thing. Tapi yang lompat-lompat tu semua Tu yang kira katil. Kurang ajar kan? sebenarnya dia guling. Katil 1 dah tidur. Katil 3 kenapa tak tidur? Dia tegur gitu. Lepas tu dia patah balik. Katil 1, dia tegur berapa kali dia tegur? Oh, itu Member scary. tegur. Member tegur demam panas balik lah. Itu scary. Balik terus. Itu kalau ngomong kayak gitu saya juga pernah tuh. Kayak gitu tapi enggak katil 1, enggak gitu. Okay. Tiba-tiba gitar saya bunyi. Hah? Gitar saya bunyi sendiri. Oh. Dia suruh main. Enggak tahu mungkin ya. Dia suruh main Dia satu langsung, lagu. Lah, enggak. Jreng gitu aja, jreng gitu. Itu siap solo Ini kan. memang syaitan tau. Solo. Enggak, tapi bener. Dahsyat. Tapi bener. Jreng gitu. Sampai tak ajak jam. Dulu saya masih darjak kayaknya nih, jadi saya tidurnya tuh double decker gitu katilnya. Jadi bayangin saya Gitar tong apa ni? gitar nih, gitar apa? Ni yang hitam ni. Bukan ada. Jangan apa, kau. gitar akustik lah, gitar Gitar akustik. kampung lah. Gitar kampung. Ah. Enggak Yamaha juga sih. Sebenarnya Yamaha. Mahal lah. Abang nak cakap gitar mahal. Yang bukan yang mahal, yang mahal. Gitar dia mahal. Ya Mahmud. Jadi bayangin saya tidur di atas tuh kan. Gak kena suara gitar tuh saya karena paralysis kan, jadi saya gulingkan badan saya jatuh dari atas tuh. Begini. Zut. Woi, sumpah demi Allah jadi gebrak saya jatuh gitu. Saya lari, "Mama." Gitarnya bunyi sendiri, nggak percaya. Sampai sekarang ibu saya nggak percaya tuh. Bener kayak jereng gitu. Sebenarnya. Jereng gitu. Baik tak bukan itu. Itu lagi. Dia baru solo kan. Secara main Secara terus. main. Lah. Dia nyanyi untuk kau lah tu. You are sweet child of mine. Terus ada lagi. Banyak nih kalau masalah tidur nih. Saya selalu dengar suara kuda.
Kau ni memang suka dengan binatang ya? Ya, bener, Tadi sumpah. babi. Bener, suara Tadi macam babi, binatang ini ni dengar. kuda. Suara kaki kuda sumpah demi Allah. Woi, Sama kayak dokar tuh apa sih bahasa Inggrisnya? Bahasa Melayunya yang kendaraan yang kuda. Kereta ada- kuda. Kereta kuda. kereta kuda, yes. Yes. Susah sangat nak sebut kereta kuda. Enggak, kalau di sana dokar namanya. Iya Delman. Kita tak tahu buka je kereta kuda. Aku tengok bunyi kuda macam Ini dokar, ini. Enggak, dia punya kayak tek. Kayak suara. Dengar that horseshoe lah. Iya, horseshoe sama dia punya bells tuh. Kencing. Kuda pakai bel lah. Kalau di sana ada Ya, macam tu. tapi sumpah bener itu. Tu lah macam tu. Macam lah dia. 3-4. Tu. Ada. Tapi memang itu dan itu bukan sekali, ada berkali-kali. Nggak tahu, saya masih kecil kayak selalu ada experience gitu lah. Alang pun bertiga lah. Indigo gila. Indigo. Abang ada untuk penutupan nih, abang ada cerita Tak ada. kayaknya. Tak ada ke? Tak Dia ada. dah cukup sedang dah. Dia sebenarnya dia sendiri dah sedang dah. Tak ada. Dengar cerita tu sampai hilang bedak. Tutup nih. Ceritanya apa aja itu. Ini tak ada bank. Bedak dia dah oksidan. Tadi sebenarnya itu ning kan Itu dah bank lah tu. Kalau lembab. Aduh. Habis lah. juga. Macam mana aku nak tidur je lagi? Kau macam mana nak tidur? Tapi ya Nak. ya Jangan. Aku ni terbayang kau tau. ya penting pelajaran dari semua ini adalah kalau kita Jangan sebelum cakap bye. Bila Ya, tangan itu. kawan bye-bye tu, kita kena... Kalau dia bisik, aku bisikkan dia balik. Terus yang kedua, Ah. sebelum tidur tuh kita basuh kaki, Basuh kaki. Ya, mandi, baca doa. Insya Allah mudah-mudahan kita tidur dengan selamat lah dan kita bisa bangun juga dengan. Korang pernah dengar? Oh, sorry. Ada lagi? Tak, korang pernah, yang ni hari tu aku dengar lah, ada ustaz ni Mana nak cakap. buat closing? Dah, sorry, ni Ya, last. Okay. Cakap pasal sebelum tidur juga. Ya. Did you know that ada jin yang dekat rumah kita yang akan attracted to bau makanan. So sebelum tidur, sebab tu mak bapak kita daripada kecil-kecil suruh basuh mulut, cuci kaki, Ya. apa benda semua. Ya betul, sinki kena bersihkan. Itu yang Sinki aku kena dengar. bersih, makanan kena tutup. Yes, Sebab betul. ada Itu- jin yang ada dalam rumah kita yang tengah tunggu. So sebab tu kalau kita makan nasi apa benda, lepas tu kita punya tangan masih bau makanan kan. Ya. Dia akan kacau. Ah. Berarti kalau habis makan belacan gimana tuh ya? Betul Bang? lah. Dia Macam kari kena Hasan basuh tadi. bersih-bersih. Kari dia melekat sampai sekarang ni. Aku tak tahu korang. Sumpah serius. It's my fault. What's your fault? It's not my fault. It's my Ya fault. Allah, melekat gila. Aku kena basuh pakai korang. Masa sementara, semoga kita hingga nanti bertemu kembali di sini bersama lagi. Jangan buat-buat tak reti. Like, share, komen, subscribe. Sekarang, oi!